صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kembali dalam pengajian selepas subuh, selepas daripada musafir dan kembara kami di negeri Ardul Kinanah. Pada hari ini kita masuk kepada doa yang ke-47. Doa memohon perlindungan daripada keburukan zahir dan batin. Doa memohon perlindungan daripada keburukan zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta perlindungan dengan Engkau. An tuhsina lawami'a ala niyati, bahawa Engkau memperelokkan lawami'a ala niyati. Lawami'a ala niyati ini kalau terjemah kita dipanggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penampilan. Lawami'a ala niyati, kalau bahasa kita baru dia panggil penampilan. Wa tuqbiha sarirati, wa tuqbiha sarirati, dan Engkau, Allahumma salli wa sallim, tengok sana, wa tuqbiha sarirati, dan Engkau Allah memburukkan hatiku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, aku minta perlindungan dengan Engkau
bahawa engkau memperelokkan penampilanku dan engkau memburukkan hatiku. Yang pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah Tuhanku, aku minta perlindungan dengan engkau. Maknanya kita minta Allah melindungkan kita. Sebab perlindungan tidak siapa pun dapat memberi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita minta perlindungan dengan Allah, mana kita minta Allah melindungkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, perkara yang kita nak minta ni ialah perkara yang begitu mudarat. Maka sebab itu kita minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah Tuhanku, aku minta perlindungan dengan engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, dalam kita berhadapan dengan sesuatu kemudaratan, selalunya kita akan meminta perlindungan daripada yang maha berkuasa melindungkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ini perkara berkaitan dengan keduniaan kita. Contohnya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni telah pun terkena satu tipu daya daripada skamer. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Skamer ni dia pandai, dia buat, dia nak ambil duit kita. Bila mana kita tahu kata ni skamer, kita pun dah terbagi dah duit contohnya, dan dia Salah Sayyidina Muhammad duk ganggu kita lagi. Jadi waktu tu kita minta perlindungan dengan cara kita buat report polis, ataupun kita minta diri kita dilindungi. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berhadapan dengan kemudaratan zahir dunia kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, di sini kita minta perlindungan dengan yang maha berkuasa daripada kemudaratan yang kita nak baca pada pagi ini. Maknanya hak ni kemudaratan yang melibatkan mudarat akhirat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mudarat dunia pun orang cari yang dapat melindungkan diri, jadi hak ni ialah mudarat akhirat yang sudah pasti kita akan ditimpa dengan mudarat di dunia, bahkan mudarat ini berlangsung sampai akhirat. Jadi kalau kita tak minta perlindungan ni, habis kita, musnah kita, hancur kita, habis dah kita, apa pun tak ada dah. Apa dia? Iaitu an tuhsina lawami'a ala niyati, iaitu engkau memperelokkan penampilanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lawami' ni dia macam ni. Kalau cahaya ni sekali imbas, tu dia panggil lawami'. Sekali imbasan, lawami'. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memperelokkan penampilan kita dan dia memperelokkan hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatu tak apa. Macam Rasulullah
Nabi kita SAW, setiap sudut tingkah laku peribadi Nabi semua cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang panggil Rasulullah, Nabi beralih pada panggilan tu, cara Nabi kalih tu, muka Nabi kalih pada dia tu sangat-sangat indah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam contoh, bismillahirrahmanirrahim. Contohlah, Habib Umar masuk masjid Nabi, orang ambil gambar dia, video dia. Lepas orang buh video dia, dia langkah kaki masuk, dia pakai tongkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang buh sikit background, lagu-lagu, qasidah dan sebagainya. Jadi cara Habib Allah melangkah tu, kata, syok ni tengok tu depan lawa ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu dia 5 saatnya, insya-Allah 5 saatnya, awak tak panjang lagi, awak tak ambil habis lagi. Tu faham tak? Lepas tu bayangkan Rasulullah. Lepas tu orang bertengok, orang berendut dalam balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap orang sahabat Nabi, tak ada satu orang yang tunduk, semua angkat kepala tengok Nabi. Bahkan khusyuk yang mereka di balik Nabi tu, seolah-olah mereka tu ialah satu tumbuh kayu. Pasal apa? Sebab khusyuk sangat para sahabat Nabi memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mendorong sampai tarah tu, sampai lepas tak tunduk-tunduk, sampai tengok Nabi lah? Sebab setiap detik yang berjalan pada Nabi itu ialah keindahan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu Rasulullah. Jadi macam mana kita tak teringin nak tengok Nabi? No? Macam mana tak teringin tengok Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kemarin saya jumpa dengan seorang yang kira sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah berjaya lah pada saya memimpin jemaah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu jamaah Rufaqa dulu ni. Orang panggil apa ni, hak lepas Rufaqa, lepas Arqam tu dia panggil Rufaqa. Apa global? Ikhwan global. Datuk Luqman jumpa mari. Sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berjaya membawa jemaah dia ke suatu mercu kejayaan di dunia dan insya-Allah kejayaan di akhirat juga. Allah Sayyidina Muhammad. Kira berjaya di dunia ni, syarikat lepas ni kiranya Allah Sayyidina Muhammad besar-besar, maju-maju di seluruh negara lah di dunia ni lepas ada Allah Sayyidina Muhammad. Okey, saya nak cerita soal Sayyidina Muhammad, Ustaz Asy'ari Arqam dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata anak-anak jemaah dia lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi setiap orang, kalau dia berguru pada seseorang, di mata dia guru dia semua elok. Di mata dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, guru dia semua elok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cara duduk dia, cara bercakap dia, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itulah yang saya dulu ni waktu budak-budak saya ikut belakang. Abim saya ikut, sallallahu alaihi wasallam, Arqam ikut, Tabligh ikut, Pai lagi-lagi lah ikut. Sallallahu alaihi wasallam, sebab anak orang Pai. Jadi kata guru saya, Ustaz Ni'mat, guru kami, waktu tu saya di sekolah menengah di Mahat Mahmud. Dia kata, ente ikut belakang, ente budak lagi, ente ikut semua. Nanti ente akan dapat jadikan jamaah ente jamaah yang kaya. Jamaah saya tu maksudnya Badan Dakwah Mahat Mahmud. Badan Dakwah Mahat Mahmud.
Jadi kita boleh ambil hak Arqam sikit, hak Abim sikit, hak Pai, hak Tabligh. Jadi betul, waktu tu Badan Dakwah Mata Mahmud jadi excellent. Sebab kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab kita gui, tak gui. Nasi ni kita gui semua, kan? Dan bila gui semua ni, semua dia rasa, kan? Betul tak? Kalau kita tak gui, kita tak rasa belakang. Macam orang nasi khabu, nasi khabu makan khabu ya, tak rasa lah nasi khabu, dia kena gui semua. Jadi jemaah kita tu, kita gui belakang Rasulullah Sayyidina Muhammad. Itu yang cantik. Waktu tu kalau kami buat qiyamul lail, semua belajar menangis. Jadi kalau kita ini balik, jadi jemaah kita cantik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya nak cerita, benda ni tak keluar daripada mulut seseorang, melainkan dia tu sudah pun menghayati kepribadian seseorang. Jadi kata salah seorang daripada pengikut Arqam ketika tu, dia kata, ish, perangai Ustaz Syar'i cantik, perangai dia cantik, cara duduk dia, dia angkat kepala dia. Jadi sebenarnya tu bukan ta'assub. Kalau kita kata macam di pondok tu anak-anak murid di pondok pula respect tok guru pula, tok guru kami, tok guru kami. Kata orang tu ta'assub. Jangan ta'assub sangat. Sebenarnya dia bukan ta'assub, dia ta'zim. Faham tak? Dia ta'zim. Ta'zim ni mana kita membesarkan, memuliakan, membesarkan, mengagungkan seseorang. Jadi bila satu orang murid mengaji pada satu orang guru, dia bukan ta'assub, dia menta'zimkan guru dia. Macam Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seumur hidupnya tidak pernah menghunjurkan kaki ke arah rumah gurunya. Ada kata ta'assub. Contoh, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya ialah Imam Nafi'. Imam Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tengok Imam Nafi' sebiji Ibnu Umar, dia tiru habis, lekat habis semua perangai guru kat dia. Sebenarnya bukan dia tiru, dia tercuri. Faham? Yang pertama, dia mula nak ikut gaya-gaya, tingkah laku, dia seronok tengok, indah pada dia, jadi dia nak ikut. Lama-lama terambil sikit sampai habis, ambil semua daripada hati guru kepada diri dia. Macam Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sebiji dah Nabi, cara berjalan, tingkah laku, segala-galanya dia akan jadi. Sebab tu dulu-dulu orang tanya, dia ngaji kat siapa? Satu orang alim, orang akan tanya, dia ngaji kat siapa? Guru dia siapa? Hari ni orang tanya, dia ngaji di mana? Sekolah dia di mana? Madrasahnya di mana? Dia masih universiti apa? Salah. Pasal apa dulu orang tanya, siapa tok guru dia? Sebab Rasulullah SAW bila disebut, oh tok guru dia tok kenali, Masya Allah. Kalau tok kenali tu wali, dia wali juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya semua akhlak gurunya semua ada pada dia. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, itu panggil lawami'a ala niyati. Kalau kita tengok macam imbasan, ni kita naik kapal terbang, kita masuk dalam scanner tu, dia check bag tu, no, dia scan habis, sikat, cotton bud, semua dia tengok semua. Dia berhenti, ada bag, dia bagi berhenti, dia tengok ada apa. Salah senang. Itu dia panggil lawami', maknanya imbasan. Lawami'a ala niyati, maknanya kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala melindungkan kita daripada orang terkagum dengan zahir kita, orang terpana dengan zahir kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Ataupun dalam bahasa lain dia panggil keanggunan, anggun. Satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang perempuan, dia kenakan fashion macam ni, dia kenakan make up begini, sallallahu sayyidina Muhammad. Bila dia main, orang bukan tengok dia, wui, tu mana pasal apa timbul macam tu? Sebab lawami ala niyati, keanggunan dia tu mempesonakan sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi kita minta Allah Subhanahu wa taala lindungkan kita daripada lawami ala niyati, di zahir ni orang mengkagumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang kedua, dia kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin. Dia pemimpin ni, dia orang yang jadi pemimpin, dia ada masalah sayyidina Muhammad, dia ada penampilan dia. Masalah sayyidina Muhammad. Sejak daripada kecil dia sudah ada bakat kepimpinan. Ini kalau orang tu akan jadi pemimpin, kecil dia orang dah nampak dah dia akan jadi pemimpin. Masuk dalam kelas, cikgu pilih, ni dia ni ketua kelas, kita ambil ketua kelas, nama apa? Pasal apa cikgu lantik jadi ketua kelas? Daya kepimpinan nada kat dia. Cikgu nampak. Lepas tu ketua kelas, Allahumma salli ala sayyidina, naik ketua kelas, timbalan ketua kelas, pengawas. Kemarin saya jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila satu orang pelajar tu perempuan, dia kenal diri dia, dia sebut dia anak pada Muhammad Nur Hashimi. Dalam saya duk jumpa orang-orang yang tak jumpa lagi orang nama Muhammad Nur Hashimi. Kawan saya seorang tu je, Sahadat Sayyidina Muhammad. Masuk sebelah rendah, dia satu, Sahadat Sayyidina Muhammad. Masuk aja. Saya bila masuk je satu, Sahadat Sayyidina Muhammad, saya ditunjuklah jadi ketua kelas. Minat je dua, Sahadat Sayyidina Muhammad. Saya tu masuk di satu kelas 1C. 1C bukan bodoh. 1C sebab daftar lewat. Duduk belakang kelas tu Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi duduk syok lah, duduk tengok orang kelas A, tenang, syok. Kita 1C. 1C ni Sahadat Sayyidina Muhammad, budak-budak cerodong. Dah lah daftar lewat. Lepas tu Sahadat Sayyidina Muhammad cerodong pula. Tak ada cerodong. Tak tahu cerodong tu macam mana. Tak mana ni nak cerita cerodong. Ada seorang cikgu Cina, nama dia cikgu apa? Teh Eng Lee, tak salah ingat nama cikgu Cina. Budak Melayu ni dengan Cina, depa buat main ya. Cikgu Cina tu tulis pahitan, depa ambil kapur, depa balik cikgu. Kena depa balik cikgu. Cikgu balik, siapa balik? Kelas A tak buat macam tu, kelas C buat macam tu. Lepas tu naiklah kelas Jah 2 tu masalah jumpalah dengan Muhammad Nur Hashimi ni, Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi dia jadi ketua kelas Jah 2, saya jadi penolong ketua kelas di Jah 2, Sahadat Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari hujan. Bila hujan, main hujan Jah 2. Masuk dalam kelas, Sahadat Sayyidina Muhammad, cikgu kata siapa main hujan? Yang tanya tu nama cikgu, yang tanya tu namanya Cikgu Zainab. Saya tak tahu dia ada ataupun tak lagi. Jadi kami semua pakat kena rotan putih sebab main hujan. Kepala dia Manu Hashimi, Sahadat Sayyidina Muhammad, ketua kelas tu. Lepas tu serik dah, tak mau main hujan dah. Perehat waktu tu main lawan. Tak ada main lawan.
Rehat waktu tu budak-budak Milawan, saya duduk lawan dengan dia, Tuan Hashimi. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad dalam kelas ni fight nombor tu. Last sekali masalah saya duk fight dengan satu orang juga, budak perempuan namanya Zunairah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas saya lawan dengan Manu Hashimi, lepas tu saya berlawan pula dalam kelas tu dengan Zunairah, ustazah lepas tu. Jadi ustazah umur sama dengan saya, masalah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila naik jah 3, soalan Sayyidina Muhammad, ayah saya pergi Mekah. Dia balik Mekah, dia pakai jubah, dia pakai serban. Kami dia suruh pakai kepiah pergi sekolah. Jadi ikut ayah ni, anak soleh ni, pakai kepiah. Tapi masalahnya solat pendek. Soalan Sayyidina Muhammad. Daripada rumah nak pergi sekolah, kayu basikal, lalu lintas pekan kepala pegang, merasa macam kepala tak ada, malu lah. Kita ayah ni tak tahu ke kami malu kata orang ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu soalan Sayyidina Muhammad. Jah 3 tu, jah 3 soalan Sayyidina Muhammad. Batu naik jam 4 jadi pengawas, pakai seluar panjang, pakai seluar putih, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalah tetap masalah yang sama, solat pendek. Tapi ayah faham kot perasaan kita. Dia buat seluar tu pendek pun tak, panjang pun tak, tengah-tengah. Jadi seluar tu jadi hawai tak hawai, pergi sekolah, soalan Sayyidina Muhammad. Sampailah jah 5. Sampailah bila jah 5 tu hati saya kata, kalau lah boleh nak keluar sekolah rendah lah, nak keluar sekolah rendah lah, sebab tak tahan pakai kepiah seluar pendek. Lepas tu sampai jah 6, soalan Sayyidina Muhammad. Tu katakan didikan juga. Bila mai jah 6, soalan Sayyidina Muhammad, kepiah saya, kepiah yang yabuh atas kepala tu jaga saya. Ada satu orang budak perempuan comel, orang pekat mengorak lah, tapi atas kepala ni jaga saya. Kalau ikut dia mengorak juga. Tapi kepiah atas kepala ni tahan. Takkan nak mengorak aku kepiah ni. Masuk bilik ayak, ada cermin bilik ayak, dia tengok cermin tu, takkanlah pakai kepiah nak mengorak pula. Hak tu jaga saya. Akhirnya darjah 6 tu, bila akhir tahun saya diangkat sebagai tokoh murid darjah 6. 1981 Allah Sayyidina Muhammad. Ingat lagi lah. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad sampailah duk naik tu soalan Sayyidina Muhammad terbentuk daya kepimpinan. Tak boleh tengok macam ni nak ubah, tak boleh tengok macam ni nak ubah. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Cakap pula orang dengar. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak cerita dia, kawan saya tu, Muhammad Nur Hashimi tu. Jadi bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang pelajar, dia kenal diri dia anak Muhammad Nur Hashimi. Tak ada orang dalam dunia ni saya jumpa nama Muhammad Nur Hashimi. Kawan saya seorang tu je, ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu sekolah ni macam biasa lah, ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kami majlis Batak Mahmud, dia majlis Sulam Menengah. Di sekolah saya ni orang panggil Asri. Pergi Batak Mahmud orang panggil Pak Long. Salah Sayyidina Muhammad. Balik daripada Salah Sayyidina Muhammad mengaji Mesir,
Duduk muasasah, orang panggil Ustaz Zainal Rashidah kan. Nama banyak, panggil macam-macam. Lalu setengah tempat orang panggil Zainal Asri, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nak cerita dia, bila saya dah ngaji Mata Mahmud, ngaji Mahmud ni Sallallahu Sayyidina Muhammad, berasa diri macam lekeh tu zaman tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad, ayah pula dia buat bagi jadi saya macam dia. Bila nak pergi mengaji sekolah, kita nak kena beli seluar, tapi dia kata tak payah beli seluar baru, pakai seluar dia. Agak-agak jadi macam lah. Jadi pekecik tang ni, tang pinggang, hal lain semua seh dia. Orang Kedah kata, orang bahasa dia gelabing. Baju pula dia tak pergi beli baju baru, baju dia juga. Jadi baju dia, seluar dia jadi macam mana. Jadi tapi oleh kerana anak soleh ni ikut ayah. Lepas tu bila duduk mengaji ni Sallallahu Sayyidina Muhammad, Sallallahu Sayyidina Muhammad, lama-lama kasut sekolah jadi, orang kata apa, kaki kita kaki panjang, kasut jadi kaki ketat. Ayah nak beli kasut, ayah dia buat pergi kedai, dia beli kasut kapai. Kita kasut kapai, kasut besar pada kita. Dia kata nanti tak payah beli dah, senang ya. Akhir Ali pergi sekolah Sallallahu Sayyidina Muhammad, buh di hujung yang kaki tak sampai tu buh apa? Bosok abak. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Last sekali malu lah nak pakai pergi sekolah lah. Pasal kasut tu bila dia kapai, nak berlagak tak boleh. Dia tak tengok Masya Allah kasut orang. Kasut ayah aku, ayah beli kasut kapai. Akhirnya Ali ambil keputusan, tak mau pakai kasut tu dah, malu ke orang. Pakai kasut lama juga, hak ketat tu. Kaki saya ni, ibu jari, ujung kaki jari ni, jari kaki ni, ini panjang. Dia panjang. Orang tak dia ada ruah pula. Jadi bila macam tu agak macam mana? Hak depan ni macam tu. Dan kasut tu. Dah sampai di sekolah, buang kasut dalam kelas. Itulah sampai hari ni naik kapal terbang buang kasut. Naik kapal terbang, saya tak takut atas kapal terbang. Kena buang kasut sebab pelajaran di sekolah tu pasal kasut ketat tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya nak cerita, lepas meningkat tahun 1, tahun 2, tahun 3, jumpa Allah Manu Hashimi, ketua kelas dulu ni. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu tu, jumpa tu saya tengah tunggu bas nak pergi sekolah daripada Kuala Pegang nak pergi ke Mata Mahmud. Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tunggu bas tu jumpa dia. Tunggu no, kita mengaji ni agama dia angkat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama dia angkat. Agama tu mengangkat. Jumpa ada, salam dengan dia tu. Salam dengan dia, saya baru kata Tan 3, budak lagi. Tapi penampilan kita tu dah terbentuk orang mengaji sekolah agama dah. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Cara-cara kita tu. Dia salam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Kawan kita melawan sekali, main hujan sekali, kena tibai sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana salam tu, salam tunduk. Cuma tak cium tangan dia. Nampak tak? Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu agama. Lepas tu bila mana dah mendewasa, baru jumpa anak dia di Mesir. Saya pun anak 8 orang, cucu 5 orang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada sembang panjang dengan anak dia. Bila ni dia panggil saya kat saya ustaz, saya pun rasa segok. Tak ada segok, rasa macam apa, kita kawan dia, tapi lah ni dia panggil ustaz kat kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham tak? Fahamnya bila mana kita duduk dalam kanan kita ni, orang tak gamak nak panggil nama kita nama dah. Faham tak? Orang tak gamak nak panggil kita nama dah.
Maksudnya orang tak status kita tu sesuai dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi masalah sayyidina Muhammad. Jadi kita tak mau kita ni orang tengok bila orang panggil kita ustaz. Sebab orang kata kita ni mengajar, orang ni kita duk menyampaikan ilmu pengetahuan kan. Okey. Kita minta jangan Allah bagi elok hak luar ya. Faham? Tapi hak dalam tu buruk. Na'udzubillah min zalik. Tu maksud saya. Jadi harap-harap hak dalam kita pun sama hak macam luar orang tengok tu. Tu maksud Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Engkau bagi aku di lahiriah ni nampak cantik, nampak elok, tapi dalam hati teruk. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta Allah bagi macam mana? Luar kita pun elok, dalam kita pun elok. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali, dia kata dalam hati dia, kalau dibuat keluar, kalau dibawa keluar, letak atas meja, soalan Sayyidina Muhammad, orang tengok zahir dia, orang tengok hati dia, dia kata aku tak malu sebab sama. Faham tak? Sebab sama. Kita ni yang kita takut, luar kita macam lain, hati kita macam lain. Kalau awak keluar hati perut, tunjuk ke orang, ya Allah teruknya hati dia. Alhamdulillah. Itu kita minta Allah lindungkan kita. Okey, maksudnya soalan Sayyidina Muhammad, kalau sama lahiriah kita dan sama batiniah kita, baik soalan Sayyidina Muhammad, tu dia panggil ahli syurga. Soalan Sayyidina Muhammad, tu dia panggil ahli syurga. Allahu Akbar. Tu kepribadian para alim ulama. Soalan Sayyidina Muhammad. Maksudnya dalam diri kita tidak ada sifat nifaq, kemunafikan, berpura-pura, lakon jadi baik, luar ya, dalam tak baik. Tak ada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita luar, begitu dalam hati kita. Baca doa ni kena baca. Lebih-lebih lagi ni waktu muda-muda ni kena baca. Pasal apa? Pasal budak-budak ni kena baca. Pasal bila kita baca, hak inilah yang akan bentuk peribadi kita di usia yang mendatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Contoh tengok macam ulama-ulama Mesir. Contoh macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 10 tahun dah khatam 30 juzuk Quran. Dan menghafal Muwatta Imam Malik lah waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kita nak. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Cuba baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina ala niyati wa tuqbiha sarirati. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Baca tengok. Allahumma inni a'udzubika an tuhsina lawami'a ala niyati wa tuqbiha sarirati. Jadi apa yang baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad supaya Allah bagi kat kita keelokan zahir dan keelokan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Penajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Yang pertama ialah grup infak Masjid Darsa 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berinfak grup 17, Muhibbin Darasa 19, Sahabah Merah 4 pagi Melaka Malaysia, Kumpulan Amal Jariah Brunei Muhammad Nasir dan Ainun Abdullah, suami Muhammad Rom bin Abdul Syukur, Latifah Sungai Petani, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Khairul sekeluarga Pekan Pahang, Ummul Nirah Sa'ad dan suami Faizal Ishaq dan para arwah, Siti Muzdalifah Muhammad Ghazali Penggalan Hulu, hamba Allah Negeri Sembilan, Aisyah Jusus keluarga Kuantan Pahang, Nurita Omar Kelana Jaya, Ibu Husna dan suami Taiping Perak, Muhammad Khairul Nizam bin Ghazali, Syahidah binti Ahmad Isteri Banting Selangor, Aiman Ashraf Sungai Buloh, Azza Azizah Mukhtar, Aufiyah Lin dan keluarga Rawang, Rodiah Koci Kulim, anak Nur Ainul Mardiyah bin Muhammad Razman, Muhammad Ammar Haris Muhammad Razman, Sabareh Wancik daripada Simpang Pulai, Allahyarham Muhammad Azmil dan keluarga Selayang, keluarga Kak Nak Putih Kampung Padang Setul Kuala Ketil, Mak Zamri Osman Sendang Jaya, Saadah Muhammad Said Seri Kembangan, Muhammad Zulhelmi Zamri Selangor, hamba Allah Hulu Kelang, Harniza Abdul Rani Zulkifli dan keluarga Taman Permata KL, Erniwati Kerubung Melaka, Muhammad Zainuddin Ahmad dan keluarga Pendang, Nur Halinda Hussein dan keluarga Kuala Lumpur, Aisyah dan Azlia Mata Muhammad Al-Ustaz Jitra, Nur Suryani Jertih, Cik Anawawi, Rahmah Zaliza dan keluarga, Dayang Siti Nur Azimah keluarga Kuching Sarawak, Haidar Adif keluarga Taman Mansuri, Muhammad Ali Tambi dan keluarga, Haji Azmi Haji Zubaidah dan keluarga Kulim, arwah Haji Akbar dan bin Haji Adam Taat bin Haji Saleh Pok Kelang, Badariah dan arwah Rohi Idris Sepang Selangor, Rohani Daud dan keluarga Pekalan Cepa Kota Baru Kelantan, hamba Allah sekeluarga Bukit Indah Ampang, keluarga Nuriah Taib, Nur Rahimah Adnan sekeluarga Ipoh, Izzah dan keluarga Kampung Raja Uda, Hidayah dan keluarga Al-Ustaz Muhammad Helmi Kuala Kangsar Perak, arwah suami dan kedua ibu bapa sekeluarga Taman Tun Sadun Glugok Pulau Pinang, hamba Allah Tulu Intan Nur Sakinah Sulaiman Ampang, Suzi sekeluarga Kajang, Roziah dan Ibrahim dan keluarga Kedah, Mak Nayan dan Ruqayyah serta keluarga anak-anak Kemunting Taiping Perak, Rozani Nasruddin Ceras, Puan Aminah sekeluarga Kuala Terengganu, arwah Haji Muhammad Hussein dan keluarga Kok Diang, Nur Ruziah dan anak-anak Gombak, hamba Allah sekeluarga Pok Kelang, Nur Khairun Najwa dan keluarga Setia Alam, Kak Long, Salat Tinggi, Fadli dan keluarga Gunung Semanggut, Nur Amirah Mu'adali dan keluarga Kota Kemansara, Sasidah Hussein sekeluarga Taiping, hamba Allah sekeluarga Pematang Pauh Pulau Pinang, Nur Azimah Abdul Aziz dan keluarga, Umi sekeluarga Ambangan Haik, Muhammad Azlan bin Jamil, Salah Sayyidina Muhammad, Muhammad Yusuf Syakirah dan keluarga Tasik Lugok Pulau Pinang, Julia Abdul Manan sekeluarga Gombak Selangor, hamba Allah mohon doakan kesembuhan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kesembuhan pada semua penaja kita, jauhkan daripada penyakit, malapetaka, fitnah dunia, dan diangkat doakan mereka dan kita semua ke sisi Allah. Kita mendapat keridhaan Dia, dijauhkan daripada kemurkaannya. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat dan permintaan kita, dan diridai kita di dunia dan diridai kita juga di akhirat esok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan pada kita, anak-anak kita, zuriat kita untuk menjadi orang yang baik-baik dan dimudahkan urusan di dunia, urusan di akhirat. Mudah-mudahan Allah beri kejayaan pada anak-anak kita di dunia dan juga di akhirat esok. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
apa?